Hadirin yang dirahmati Allah. Allah dalam ayat ni cerita tentang kenapa manusia ini alha, diverts you, distract you. Apa yang telah menjadikan manusia berpaling daripada menumpukan kepada hakikat kehidupannya yang sebenar. Apa yang patut dia hidup, bagaimana patut ia hidup, apa yang patut menjadi tumpuannya, apa yang patut menjadi fokusnya dalam hidup. Apakah perkara yang memalingkannya? Allah kata yang memalingkan kita semua ni at-takasur. Kerana kita berlumba-lumba untuk mempunyai harta yang banyak, anak yang banyak, kedudukan yang banyak, kekayaan yang banyak, pemilikan yang banyak, keistimewaan yang banyak, supaya kita rasa kita lebih daripada kawan kita sebelah, kita lebih daripada jiran kita lebih pada abang kita lebih pada adik kita lebih daripada rakan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita sakit, kita pergi hospital, doktor check kita. Doktor check kita, dia kata awak ni sakit sekian-sekian. Kita sakit tak tahu apa, aku sakit tengkuk sangat ni. Pergi doktor ni kata urat, yang ni kata darah. Ini semua andaian. Sebahagian dakwaan itu betul, sebahagian tak betul. Kerana dia melakukan telahan berdasarkan latar ilmu yang ia ada. Sama juga kalau kita bawa kereta kita rosak, bunyi. Ada satu bunyi yang kereta kita tak tahu. Bagi orang ni kata timing bell dah. Yang ni kata yang ini. Jenuh kita tukar. Kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Tapi kalau kita pergi ke company yang buat kereta tu, dia tengok, dia mungkin akan bagi jawapan yang betul. Dalam hidup ni, banyak orang bagi pendapat. Apa yang menyebabkan kita itu dan ini? Namun apabila Allah memberikan kata putusnya, semua yang menyebabkan kamu distracted, yang menyebabkan kamu semua terpaling daripada fokus kamu untuk kamu hidup dengan cara yang betul, ialah at-takasur. Ini bukan pendapat profesor ke, mufti ke, syekh ke, orang alim ke. Ini adalah pencipta manusia. Dia memberitahu kepada manusia at-takasur, berlumba-lumba ingin banyak supaya dapat berbangga-bangga antara kita. Itulah punca yang memalingkan kita daripada hakikat yang sebenarnya. Semua kita ikut-ikut dalam hidup ni, kita cukup dah. Dulu kita tak ada handphone pun. Orang dulu-dulu boleh hidup je. Tapi sekarang tak boleh hidup sebab semua orang ada handphone. Dulu kalau ada telefon dalam satu kampung tu, orang lain semua boleh share, okey je. Sekarang kalau kita tengok, sekarang kemudian bila orang ada telefon, tengok orang tu ada handphone, orang ni tak ada handphone. Yang ada handphone lebih sikit. Orang masa tu besar handphone. Lama-lama semua orang ada handphone. Budak-budak pun ada handphone. Handphone dah jadi benda biasa. Kita tengok satu orang, handphone dia buruk, Allah kita kesian kat dia. Padahal hidup dia bukan terganggu sangat pun dengan handphone buruk tu. Boleh je dia call. Sian, tengok handphone pun buruk. Sebab apa? Sebab kita banding handphone dia dengan handphone orang sebelah dia. Anak kita pun tengok anak kita pakai kereta buruk atau motosikal buruk, kita pun kesedih. Tengok kawan dia naik baru. Walaupun sampai je dia kat kelas tu. Sebab kita berlumba-lumba. Kita hidup dengan membandingkan orang lain. Lalu semua pertarungan kita ni, kasut baru, kopiah baru ke, baju baru ke,
jam baru, bukan soal kepentingan, kerana perbandingan antara kita dengan orang lain. Maka berjuanglah hidup kita ini supaya kita sentiasa tak lebih bawah daripada orang lain, dan kita akan naik lebih daripada orang lain, ataupun setara dengan mereka, atau lebih daripada mereka. Penatlah kita dalam pertarungan itu, sehingga kita lupa apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ni. Redha jiran kita ke? Kebanggaan kita ke? Supaya orang tak nampak kita lekeh ke? Atau kenikmatan kita sendiri ke? Atau sekadar untuk kita boleh hidup bagi menyambung perjalanan menuju akhirat? Kita semua lupa. Saya lupa, tuan-tuan juga mungkin lupa, dan manusia semua lupa. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Sehinggalah kamu melawat ke kubur.